الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل بيته ومن اهتدى. اللهم صل على هذا جمعا مرحوما وتقبل كلام بعده تفرقا معصوما. ثم أما بعد، alhamdulillah kita dapat bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala tentang yang pertama daripada bulan Ramadan 1432 Hijrah. Allah masih lagi menjaga manusia jika kita berlapangan di atas sama-sama dapat berada dalam manusia ilmu. Telah selesai soalan kata secara berjamaah. Mudah-mudahan semua kita terketahui ilmu dengan barakah yang datang pada kita insya-Allah. Saya ditunggu oleh rahmat Allah SWT sekalian. Siapa yang belum lagi niat yang ikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niatkan. Mudah-mudahan keberadaan kita tidak sebagai satu ibadah di Allah SWT insya-Allah. Baik. Oleh kerana pertama tentang yang pertama daripada bulan Ramadan, dan malam ini kita akan berbuka puasa waktu yang pertama dalam bulan Ramadan tahun ini. Saya rasa pertama kita nak berkongsi sedikit tekanan, sedikit peringatan berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan sama-sama pengajaran insya-Allah. Boleh tolong? Insya-Allah saya kira pertama sudah jam. Dikali banyak saja yang ada. Baik. Di dalam Islam ada beberapa perkara yang ditinggikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding perkara-perkara yang lain. Ada tempat yang ditinggikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan yang ditinggikan kedudukan. Ada hari yang ditinggikan kedudukan, bahkan ada masa yang ditinggikan kedudukan. Kalau kita menggunakan bahasa yang sekarang lebih mudah untuk faham, ada tempat yang special, ada bulan special, ada hari special, ada masa yang special. Tempat yang special ni apa Ustaz? Mekah. Madinah dan Mekah, Madinah dan Mekah tempat yang istimewa. Tapi antara dua tempat tersebut kita ambil satu juga yang paling tinggi kedudukan, Mekah. Tempat yang paling istimewa di muka bumi namanya Mekah. Sebab itu orang yang beribadah di Pajak Som, kemudian dia pergi ke Mekah, dia buat ibadah di kota Mekah. Pahala di kota Mekah 100 kali ganda lebih daripada sembahyang di Pajak Som. Buat ibadah di kota Mekah lebih besar ganjaran pahala daripada buat ibadah di Pajak Som. Sebab tempat tersebut tempat yang istimewa. Jadi faham bahasa tu kan? Baik. Tapi kita juga kena beringatlah, bila tempat tersebut istimewa, Allah tinggikan kedudukan. Kalau kita buat dosa di tempat tersebut, dosanya pun akan berganda. Sebab itu orang di Mekah tu tak mahu nak kasar di dunia. Kalau dia pergi Mekah tak, waktu dia tawak tu, dia urus bodeng anak darah akhirat. Dia tengok saya suruh anak darah akhirat tu. Kamu pergi umrah. Bila dia tengok anak darah di Pajak Som dengan tengok anak darah di Mekah, dosanya tak sama. Dosa di kota Mekah berganda berbanding dosa di Pajak Som. Sebab dia buat maksiat di tempat yang Tuhan muliakan. Sebab tu Sayyidina Bilal bin Rabah, dia ada rumah di tanah halal. Dia cuma masuk tanah haram ni untuk semayang. Selesai semayang waktu, dia balik di rumah dia di tanah halal. Maksud dia keluar daripada Mekah. Bila ditanya, ya Bilal, kenapa kamu membina rumah di tanah halal? Dia kata, aku takut untuk buat maksiat di tanah haram. Kerana maksiat di tanah haram, dosanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita minta ayat-ayat di Pajak Som yang orang kata dah okey dah. Cuma kita minta lah kumpulan dekat ni semua di Mekah apa semua. Tak isap rokok tu, berhenti isap. Pajak Som tak ada, dia berani buat dalam rokok tu je lah. Tempat ni banyak je lah, tapi dia tawar dia balik isap rokok. Sayang lah. Sedangkan isap rokok tersebut di tanah haram. Tak apa ni, Pajak Som tak ada, dia berani. Boleh berjalan dengan bawah. Memang tak ada Pajak Som. Lepas itu kita nak minta sama-sama orang. Ada tempat yang special. Ada hari yang special, hari Jumaat, kita tak boleh bulan. Ada masa yang special, waktu sahur. Dan bulan yang special yang ditinggikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Bulan di mana sekali kita buat pahala sunat, amalan sunat, dapat pahala wajib. Buat amalan wajib, pahalanya 70 kali ganda. Ayat-ayat mengaji bulan Muharram, dapat pahala 1000. Contoh, bila mari bulan Ramadan, kita akan dapat pahala 70,000.
Pelat yang sama, kitab yang sama, ustaz yang sama, jam semua lebih kurang sama Tapi pahala di bulan Ramadan dia 70 kali ganda. Sebab menuntut ilmu tu amalan wajib. Jadi satu benda wajib ganda 70. Jadi bulan yang istimewa namanya Ramadan. Dan hari ini Allah SWT bagi kepada kita satu kelebihan. Kita berada pada satu bulan yang cukup istimewa namanya Ramadan. Dan bulan Ramadan ini Allah SWT fardukan kepada kita satu ibadah namanya puasa. Dan yang ini Alhamdulillah kita nak bagi peringatan sikit. Baik. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau bulan puasa ayat ni lah kita baca. Kalau Isra Mi'raj subhanallazi asra bi 'abdihi ayat tu lah kita baca. Ayat serupa. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam diwajibkan kepada kamu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum seperti mana umat dulu pun diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa ni kamu jadi orang takwa. Berdasarkan ayat tersebut Allah mengatakan, wahai umat Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, kamu semua diwajibkan puasa macam mana umat-umat dulu puasa. Satu kefahaman kita boleh ambil, maknanya puasa ni bukan amalan umat Nabi SAW. Puasa ni bukannya ibadah yang wajib kepada kita sahaja, umat dulu pun puasa. Satu. Kefahaman yang kedua, puasa umat dulu dengan puasa umat sekarang saja, Tuhan dah wajibkan mereka berpuasa, kami berpuasa. Cara puasa sama atau tidak? Cara puasa tu sama ataupun tidak? Kita nak bagi sedikit pengajaran berjalan. Puasa umat dulu dengan puasa umat akhir zaman tak sama. Kesimpulan yang kita boleh ambil sedikit, puasa umat dulu lagi teruk daripada umat akhir. Kita ambil contoh simpel sudah. Puasa zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa, puasa mereka disebut dalam kitab tafsir tak boleh makan. Macam kita juga lah. Cuma permulaan puasa mereka daripada tak Isyak. Hilang mega merah, kita terima Isyak lah. Tak daripada Isyak malam ni, terandat Maghrib petang itu. Daripada Isyak malam ni, sampai Maghrib petang itu. Puasa. Masuk Maghrib, hilang terbenam matahari juga. Bila masuk waktu terbenam matahari, masa tu nak makan. Nak duduk dengan isteri, duduk. Nak buat benda yang membatalkan puasa, buat. Nak makan cakotiau, makan. Kalau ada cakotiau. Bila masuk Isyak, puasa balik. Sampai Maghrib Isyak. Kalau puasa tersebut digunakan pakai cara, puasa tersebut digunakan pakai sampai hari ini. Saya rasa yang dalam masjid ni seorang tak puasa. Sekali dia tak cakap. Tapi kita nak sebut Nabi Musa dengan umat Nabi Musa, berapa ramai yang puasa walaupun puasa ni berat. Berapa ramai yang berpuasa walaupun cara puasa ni berat. Satu. Turun dari bawah zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan sebagainya. Puasa diwajibkan juga. Cara dia ubah. Puasa boleh makan. Puasa jenis bodoh dah. Cuma tak boleh cakap. Boleh makan, tak boleh cakap. Bukti dia kan, ketika mana Nabi Zakaria dimaklumkan akan dapat seorang anak nama Yahya. Ini sepupu Yahya. Nabi Zakaria tanya kepada Allah, qala rabbi ij'alni ayah. Ya Allah, kau jadikan kepada aku tanda. Ulama mengatakan tanda ni maksudnya puasa. Allah menjawab, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tanda dia wahai Nabi Zakaria, kau tak boleh cakap dengan orang selama 3 hari. Illa ramza, mereka duduk-duduk. Nak pergi mana? Nak makan apa? Mandi lagi. Boleh bergerak ayah. Tunjuk isyarat dia. Mulut tak boleh cakap. Allah. Kalau puasa seumpama ini disyariatkan kepada umat Nabi SAW, saya rasa lagi ramai tak puasa. Terutama tu, datang. Ibu-ibu di datang. Pagi-pagi subuh ni, baca. Dulu, keluar lagi bangun subuh, bangun subuh, baca. Anak-anak pergi sekolah, mak, stokir, mak, baca. Ayahlah minta, mana cuci motor tu, baca. Sebab puasa tidak boleh baca. Allah. Tapi kita nak sebut, berapa ramai umat Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, mereka berpuasa, walaupun cara puasa tersebut berat.
Bila mari kepada umat Nabi SAW, Allah ringankan cara berpuasa tersebut. Puasa tak boleh makan seumpama puasa zaman Nabi Musa. Tapi mula daripada subuh sampai maghrib ya. Lepas maghrib makan. Lepas maghrib minumlah. Seumpama puasa Nabi Zakaria, Nabi Yahya, puasa tak boleh cakap. Umat Nabi SAW puasa digalakkan supaya senyap. Nak cakap boleh tak? Boleh. Semua yang lara, yang sia-sia, yang maksiat, yang bawa pada dosa. Yang tu kalau boleh tak dibenarkan cakap. Kalau ikut kiraan, nampaknya puasa umat Nabi SAW ni lebih ringan berbanding umat-umat dulu. Betul kan? Ya. Nampaknya puasa kita ni lagi ringan daripada umat dulu. Jadi kalau umat Nabi SAW tak puasa, mana kita lebih teruk daripada umat. Itu kasar dunia. Kalau umat hari ni puasa untuk bagi alasan payah lah, berat lah, nak masuk bulan Ramadan, dia mari selalu. Sebab nak puasa 30 hari selalu. Itu yang mari pakai mulut, dia makan di kedai lah tau. Muak pakai mulut, sampai malam pula, macam ni kedai. Bila kita tanya dia pulun makan, dia kata, dia besar, esok nak puasa. Macam lah hari ni puasa tak boleh makan langsung lah, tak boleh mari makan. Allah. Lalu kita minta ayah-ayah berkata, rupanya umat dahulu berpuasa, umat sekarang pun berpuasa. Dan kita minta kalau pilih ayah-ayah berkata, puasa yang diwajibkan kepada kita cuma satu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dan kita minta Ramadan ini sama-sama hiaskan bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Jadi kita sembahyang mayat tak tidak adalah dia meninggal je lah hari ini. Pasti lah hari pertama Ramadan meninggal dunia. Ayah pernah dengar dalam sebuah hadis baginda bersabda, "Idza jaa Ramadan, bila mari bulan Ramadan, futihat abwaab as-sama." Hadis yang lain, futihat abwaab al-jannah, dibukakan pintu langit atau pintu surga. Wa ghulqat abwaab asy-syirk. Allah lihat abwaab an-nar. Riwayat yang lain abwaab jahannam, ditutup pintu neraka, ditutup pintu neraka jahannam. Maknanya bila masuk bulan Ramadan petang kemarin, Allah tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu syurga. Wasul ilati syayatin, dan Allah tampak semua setan. Satu. Yang kedua, ayahnya pernah dengar satu hadis Nabi SAW. Hadis ini sahih dengan terjemah Melayu ulama. Nabi bersabda, Allah akan bebaskan 1 juta manusia pada malam pertama Ramadan. Yang mana manusia tersebut dalam tempoh setahun, dia buat amalan yang memungkinkan dia masuk neraka. Terjemah kata raja, kira amalan itu amalan ahli neraka. Tapi bila masuk malam pertama Ramadan, Allah bebas juta. Juta orang bebas. Masuk malam yang kedua, juta lagi. Malam ketiga, juta. Sampai malam 29, akan jumlahnya 29 juta. Dan bila mari malam ke-30, Allah bebaskan sejumlah malam-malam yang sebelum daripada itu. Terjemah dalam bahasa mudah. Malam pertama 1 juta, kedua 1 juta, ketiga 1 juta. Malam 29 juta. Malam ke-30, Allah bebaskan sejumlah 29 juta orang lah. Jadi jumlah keseluruhan dalam setahun, Allah bebaskan manusia daripada neraka 58 juta. Subhanallah. Dan kita yakin insya-Allah mudah-mudahan orang yang tidak sembahyang tadi lah namanya mungkin tak termasuk pada malam tak kita. Sebab Allah simpannya Allah matikan dia di dalam bulan Ramadan. Kalau masuk hari pertama lah. Ya. Korek dia. Tengok korek dia. Dia kerja korek dia. Allah. Berhenti selama dia ajar lah. Kita ustaz untuk mengajar belum tentu di tempat lebih semua orang. Dia orang lagi pada sahabat kita semudah tadi kan yang kita sembahyang di Ramadan. Terus pula hari ini hari pertama Ramadan dia bagi sembahyang untuk tengok pokok ramai. Sedangkan Syekh dari Jumaat mengatakan kalau nak tengok orang tu baik ataupun tidak baik, salah satu daripada contoh dia tengok pokok ramai yang datang sembahyang. Terus nak kata apa kan? Terus dia. Mudah-mudahan bersembadi daripada malam ini, malam pertama di alam bangsa dalam keadaan malam pertama di bulan Ramadan. Terus jadi. Mudah-mudahan Allah punya kita rezeki semua insya-Allah. Baik. Balik pada tanya dari kuliah bola. Apa kita boleh faham dia semua yang boleh insya-Allah. Baik. Bulan Ramadan. Antara kelebihan bulan Ramadan tidak perlu dikaitkan. Yang pertama bulan Ramadan bulan rahmat. Bulan rahmat.
Sebab itu kita minta kepada ayah sekalian, apa saja masalah yang kita ada bulan Ramadan ni, minta kepada Allah supaya Allah selesaikan semua masalah. Ada problem dengan anak, minta bulan Ramadan ni. Bulan Rahmat, bulan yang nak pergi ni. Ada problem dengan bini ni lain, minta kepada Allah supaya Allah bagi kemudahan, pelepasan daripada masalah tersebut. Ada problem rezeki, dia kena kuat seliap, minta bulan ni. Ustaz, kami sakit, minta nak lagi sembuh, minta bulan ni, bulan Rahmat ni. Wa'idha Allah sebut dalam Quran, ni asasi berlaku, kamu minta kepada aku nak bagi. Sebab tu bulan Rahmat itu lah, minta. Boleh kata satu, kelebihan Ramadan. Bulan yang kedua, kelebihan daripada bulan Ramadan, bulan dosa. Sebab tu baginda pertama-tama, hadis ni, malaikat Jibril menyatakan hadis perkataan tersebut, baginda mengatakan, amin. Wailun liman adraka Ramadan, falam yughfar lah. Baginda bersabda, silakan. Minta maaf, malaikat Jibril mengatakan, silakan. Siapa yang masuk dalam bulan Ramadan sebulan, dia keluar dari bulan Ramadan, tapi Tuhan tak ampunkan dosa. Orang sini ikut silakan. Sebab bulan Ramadan, bulan di-offer pengampunan dosa yang cukup besar. Pada bila kita ayah-ayah nanti sebelum buka puasa, mari kita minta ampun banyak-banyak saja. Antara doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT, as-sa'im hina yuftir. Doa yang berpuasa sampai waktu-waktu dekat nak buka. Jadi pukul 7, 20, 25 di depan makanan, minta doa banyak-banyak supaya Tuhan ampunkan dosa. Boleh dapat jalan dulu kan? Kita minta belum supaya Tuhan bagi kepada kita mesti masuk bulan Ramadan. Yang ketiga bulan Ramadan, bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ayat ni tak usah ada bahas lama. Kita minta kalau boleh yang berjalan bulan Ramadan, jangan lupa baca Quran. Jangan tinggalkan bacaan Quran. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah, walaupun beliau pakar hadis, orang mari nak mengaji hadis, dia akan mandi dulu, pakai baju baru, pakai minyak wangi, pakai sopan, pakai toiletan. Duduk pula kursi yang lengkap untuk baca hadis Nabi SAW. Bila mari bulan Ramadan, dia tinggal habis pengajian hadis, dia baca Quran. Imam Syafi'i bulan biasa dari kali hadis Quran. Bulan Ramadan 2 kali hadis Quran. Sayyidina Uthman bin Affan dekat takbir Allahu Akbar 2 rakaat 30 juzuk clear satu malam. Tamim Ad-Dari, sahabat yang kita dengar cerita dia naik kapal, terpelanting kapal tersebut kena pukul rebut, jumpa dengan Dajjal. Yang jumpa Dajjal tu Sayyidina Tamim Ad-Dari, orang Kristian yang masuk Islam. Dia angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat 30 juzuk clear. Sa'id bin Jubair 2 rakaat 30 juzuk selesai. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit itulah berkaitan dengan Quran. Sewaktu tentera Khalifah masuk dalam rumah dia, dia pesan pada tentera tersebut, kamu nak pijak dalam rumah aku ni, pijaklah mana tempat sekalipun. Cuma satu tempat je tak boleh, penjuru tu. Penjuru tu aku tak boleh pijak. Bila tentera tanya kenapa, dia kata kerana di situ aku habis baca Quran 7,000 kali tu di situ. Maknanya umat-umat dulu, orang-orang terdahulu, orang alim terdahulu, semua mengaitkan diri mereka dengan Quran. Dan amat malang bagi kita orang kalau masuk bulan Ramadan, kita Quran juga baca cukup malang. Ulama bagi kaedah simple saja lah, simple. Ayah kalau nak kata Quran bulan Ramadan, mudah tak payah 20 suruh baca 20 muka, 30 muka tadi. Betul. Setiap kali lepas bayang subuh, baca 2 lagi. Tak payah banyak, 2 lagi. 4 muka. Habis bayang subuh, dia orang baca 2 muka, 2 lagi, 2 lagi. Lepas bayang subuh, 2 lagi. Asyak 2 lagi. Maghrib 2 lagi, Isyak 2 lagi. Selesai bayang Isyak, baca 2 lagi, 4 muka, kita akan selesai. Satu dulu, selesai. 30 hari buat, selesai 30 dulu. Habis, saya datang. Nak kumpul baca 15 muka, 20 muka sekali, kita bukan dia orang lah. Detik. Habis subuh 2 lagi. Zuhur 2 lagi. Asyak 2 lagi. Maghrib 2 lagi. Isyak 2 lagi. Habis kita dulu. Kami nak baca banyak orang baca. Subuh, habis subuh 4 lagi. Zuhur 4 lagi, sampai Isyak 4 lagi. Sebulan ayah-ayah akan habis 2 kali Quran. Tak ada saya banyak orang baca bila dekat benda larat saja.
Cuma kita nak minta tolong baca saja. Kau ni kita ada satu kuliah dengan Syekh dalam Asri, dengan kuliah-kuliah macam dia tanya satu soalan, dia kata ada lah di kalangan manusia, orang Islam lah. Dia sakit, kadang-kadang dia pergi berubat. Dia pergi berubat dengan orang. Ustaz tu baca ayat Quran, ustaz tu dia ambil dalam syifa dengan tubuh rundin. Ustaz tu baca Quran, baca ayat syifa, baca ayat pelindung, baca ayat kursi. Tapi kawan tu tak semua. Pergi ustaz ni pula, 5-6 ustaz pergi duduk berubat guna ayat Quran, tak semua-semua. Ayat-ayat ni banyak orang ada masalah dia. Tak jenis tu pergi berubat 5-6 orang dan ustaz tu pergi baca ni. Tapi tak semua-semua pun tak baik. Baik. Syekh Zainal Abidin sebut dalam kuliah dia. Dia kata orang yang pergi berubat dengan Quran tapi tak semua pun. Banyak kali berubat dan tak semua-semua. Dia kata orang ni sebenarnya tak sesuai dengan Quran. Orang ni sebenarnya tak sesuai dengan Quran. Bacaan dia tu tak sesuai dengan Quran. Roh dia tu tak sesuai dengan Quran. Jasad dia tu tak sesuai dengan Quran. Antara punca dia tak sesuai. Sebab zaman waktu dia sihat, dia jauh daripada Quran. Baca pun tidak, ngaji pun tidak, faham Quran pun tidak, hukum akan Quran pun tak boleh tahu. Jadi waktu dia sakit, Quran tak boleh nak jadi syifa penyembuh kepada dia. Lepas tu kita minta kalau boleh lah. Kalau boleh dengan Quran dia boleh. Boleh tahu. Dan semua tidak maksudnya. Kita mahu nak kursi-kursi itu adalah hari pertama Ramadan. Kita boleh bangga dia. Dan sebab kita minta kelebihan Ramadan cukup banyak, cukuplah 3 kita bagi dia. Ya, bulan rahmat, bulan pengampunan dosa, bulan puasa. Di samping yang lain bulan, Ustaz dia akan bulan, insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Kemudian untuk yang terakhir kan, dia minta izin bagi awal itu ialah P4. Ya, nak jadi anak. Baik. Sebagai yang terakhir, kita nak syukur sikit. Puasa, kita nak puasa yang kita buat ini puasa satu. Dan kita nak kalau puasa kita ini diterima makbulatun ataupun makbulun. Puasa kita ini diterima. Tentang sah batal, saya tak mau bicara. Jadi boleh tanya Ustaz. Cuma kita nak cara sedikit macam mana kita nak jadikan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima ni maksudnya ada ganjaran pahala. Sedangkan lagi sebut rubba qaim ataupun rubba qaimin. Berapa ramai orang puasa, kam min qaimin, berapa ramai orang puasa. Laisa lahu min siyami, tak dapat apa pun daripada puasa illa al-ju' wal atash, mereka lapar dahaga. Hadis tersebut seolah-olah nak menggambarkan kepada kita berapa ramai puasa tak dapat pahala. Puasanya tidak diterima oleh Allah SWT. Puasa sah, tapi tak diterima. Jadi pertama kita nak sebut beberapa adab-adab puasa yang penting daripada kitab nasihat agama Syekh Iman dari orang dan Imam Abdullah bin Alawi Al-Hasan Qutbul Irsyad. Kita nak kongsi sikit antara pesanan yang kita boleh ambil, kita terjemah dalam bahasa kampung kita lah, kampung pajak suara senang kan. Yang pertama kita minta kita susun daripada ni petang ni sampai buka puasa petang tu. Kita susun satu-satu boleh nampak cantik. Yang pertama petang ni kita minta petang-petang ni sebenarnya bakal Ramadan. Boleh tak kita minta tolong? Untung ni tak usah masuk langsung pada Ramadan. Boleh? Boleh tak kita minta tolong ni tak payah masuk langsung pada Ramadan? Boleh? Tak boleh, tak boleh. Kami perlu masuk. Baik. Kalau ayah yang perlu masuk pada Ramadan, kita minta tolong. Perkara yang pertama. Lepas semayang kita selalu baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak masuk pada Ramadan, kita minta tolong baca ayat dulu. Baca ayat. Saya ulang sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa al-hayyul la yamut. Ada dalam kitab tambahan tu tak apalah, tak tambah pun tak kuat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab Syiarus Salihin ada disebut siapa yang membaca ayat tersebut waktu masuk pasar, dia akan dapat 1000 kebaikan. Muhammad bin Munkadir, Umar Abdul Aziz, dua manusia ni selalu masuk pasar, keluar, masuk, keluar. Dia masuk sikit dia, keluar, masuk, keluar. Bila rakyat tanya, wahai Umar, kenapa kamu buat perkara seumpama ni? Dia kata, aku masuk pasar semata-mata nak baca ayat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah saja. Kerana dia menjanjikan 1000 kebaikan. Jadi kita masuk pasar, baca yang satu. Yang kedua, dah masuk dalam pasar Ramadan, benda apa nak beli, pergi beli tu, balik. Ustaz, kami nak biar yang pecik. Masuk beli yang pecik, balik ke saya.
nak beli kau pupus. Masuk beli kau pupus, satu lagi. Satu balik. Kami nak beli ayam bangsa dah. Ayam bangsa. Kalau dia tak panggil ayam bangsa, dia panggil ayam seksi. Apa dia suka nak bawa pedas dia. Ayam seksi. Kita minta masuk beli, balik ke dalam. Jangan duduk lama-lama di tempat yang bernama pasar ni. Kerana baginda Allah bersabda, ahabul biqa ila Allah masajiduha. Tempat yang paling Tuhan suka namanya masjid. Wa aswa al-biqa, tempat paling buruk, tempat paling Tuhan tak suka, tempat paling Tuhan keluar namanya pasar. Dia masuk sini dah pasar malam, pasar raya, pasar tani, pekan Ahad, pekan Rabu, Tesco, Jaya, Nagoya, semua tu beli. Dan tu kita minta kalau boleh kan kurang-kurang dan masuk bulan Ramadan tempat-tempat yang Tuhan tak suka. Boleh tolong? Tambah bulan Ramadan, baik boleh dapat dekat tu. Ayah-ayah masuk dalam pasar Ramadan, cuba kaji sama orang Adjuai. Kalau nampak Adjuai tu pakai topiang elok kan, pakai baju elok, dan waktu semayang dia tutup kedai, dia pergi semayang dulu dan sebagainya, belilah kat orang. Tapi kalau tengok Adjuai tu dah kalau buat dah, orang rambut jajah, pakai gelang, tengok muka semacam semayang tu kami tengok lagi 3 setengah sampai 7 setengah. Tu ada orang kat kedai dah kan. Daripada 3 setengah, 7 setengah, maghrib, asar, tu semayang tu tak ada. Kita tanya, abang macam mana boleh tahu? Kita tanya, tak semayang. Elok. Tengok dia tu tak semayang kan. Dia dah beli lah. Imam Ghazali mengatakan, kamu nak tahu puasa kamu Tuhan terima atau tidak? Salah satu daripada asbabnya, tengok siapa hidang makanan tersebut. Siapa masak masakan tersebut. Kalau masakan tu masakan orang yang baik, insya-Allah puasa kita diterima insya-Allah. Tapi kalau tukang masak tu satu percaya kita makan masakan tukang apa tu, takut puasa kita tak diterima oleh Allah SWT. Tak apalah ada kalau kata nak buat macam mana, tak tahu dia tak ke depan ni yang kita perlu jaga. Jadi Tuhan tunjuk satu. Tuhan tunjuk je kan, hari kita bawa dia tunjuk ada orang meninggal dunia. Lepas ni mungkin kita. Lepas tu kita minta kalau boleh jaga ni lah. Bulan Ramadan tu semua orang suka menega. Dan bulan Ramadan ni, menega pun semua lah. Tu, dalam jam ada bateri AA. Bateri tu dah celuk dalam tepung kuring. Tapi pun bulan Ramadan. Dia kata manusia. Orang kampung tu, tanam don apa, pucuk kaduk orang. Don kaduk tu je lah. Don tersebut, mana ada siapa makan nak lah. Don kaduk orang. Tapi bulan Ramadan, dia pun putih, dia pun celup dalam tepung, goreng. Habis. Allah. Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah Muslim bulan Ramadan tahun ni, kita buat sedikit perubahan. Tengok anak tu yang bulan puasa, suruh beli. Jadi kalau tengok anak tu yang anak darah tak, gambar tu kertas dulu tak percaya lagi ya. Boleh jalan tak? InsyaAllah mudah-mudahan. Kita minta waktu maghrib nak buka puasa. Kita minta kalau boleh makan buka puasa. Kalau buka puasa di rumah, dengar bunyi azan, makan terus je jalan. Dengar bawa makan terus. Jangan tunggu sampai habis azan. Ni ada semua dia tak jadi baik, dia kata bagilah habis azan dulu. Sampai dah lupa baru dia makan. Nabi kata orang yang baik adalah orang yang mengerjakan, mempercepatkan buka puasa. Ma'ajilul fitri. Dia percepatkan buka puasa. Faham sebalik dia, orang yang rajin buka puasa, lambat buka puasa, tunggu azan dulu baru nak makan, orang ni kurang baik. Lepas tu kita minta dengan azan, makan tu banyak. Boleh kan? Nak makan apa tak? Buah kurma, buah, seri muka, tak banyak-banyak tak ada, ayam. Boleh kan? Dan kita minta tolong, kalau boleh, tolong dengan buka puasa dengan rumah. Apa dia jangan? Apa dia jangan? Tak ikan kan? Pajak soh saya tak tahu sebenarnya. Tapi bapa kamu yang buka puasa ni, dia pendai. Ni bapa. Baca. Dia dengar bunyi ya, dia tutup. Tu pun jangan, dalam kerana itu, Allah dia baca doa, waktu nak hilang pun. Kita nak sebut ni lah, Syekh Nurul pernah sebut dalam kuliah ada apabila kita buat satu maksiat, kita sebut nama Allah, baca doa, minta keberkatan daripada Allah. Perbuatan tersebut haram hukumnya. Contoh, ayah nampak anak darah, kami tengok anak darah, dia sebut, Masya Allah. Dulu bunyi Allah, tapi tengok maksiat, haram hukumnya.
Isyak rokok, betul ya? Isyak rokok dulu kan? Tapi Allah walakasum tu, wadika aman tu, wa ala rifika haqqatu, yu'akum. Tak boleh. Makanlah kurma dulu, makanlah, minumlah ayak dulu. Lepas tu nak isyak rokok, bila? Kita pun tak menafikan orang yang isyak rokok ni dia banyak nak mati dan betul. Itu kita tak kasi. Tapi paling kurang, makanlah kurma dulu. Tak habis makan pi lah. Ni doa rokok, Allah rokok lah tu nak tahan.